Dalam ucapan kira-kira 30 minit pada jam 5 petang waktu tempatan itu, Perdana Menteri turut menyurut bagaimana penubuhan negara Israel menjadi punca lahirnya aktiviti keganasan global. Because of the creation of Israel, there is now enmity towards the Muslims and Islam. Muslims are accused of terrorism, even if they did nothing. Muslims everywhere have been oppressed, expelled from their countries, and refused asylum. One cannot deny that in the past there were no massive migration. Now the wars and instability due to regime change have forced them to run away from their countries. Israel yang mempunyai sekutu kuasa besar, kata Perdana Menteri, boleh melanggar undang-undang antarabangsa tanpa dikenakan sebarang sekatan. Sebaliknya, negara kecil dan miskin terpaksa berdepan pelbagai perjanjian perdagangan berat sebelah sekatan ekonomi termasuk perang dagang yang semata-mata menguntungkan negara kaya. Kemakmuran dan keamanan hanya boleh dicapai jika PBB melaksanakan matlamat asal penubuhannya. We must resuscitate the original purpose of this great organization, the United Nations organization. We must punish warmongers. We must make the world peaceful for all. That was our mission, and that must remain our mission. Only if we succeed can we claim that we are civilized. Mengenai perubahan iklim, Tun Dr. Mahathir mencadangkan dunia berhenti berperang, sebaliknya mempersiapkan pakar, peralatan dan penyelidikan bagi menghadapi bencana alam akibat taufan dan peningkatan paras air laut. Kerajaan menerima keputusan inkuas kematian Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim dan menyerahkan kepada pihak polis untuk meneruskan siasatan kes itu menurut Undang-Undang Jenayah. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin polis akan menyiasat kes ini dengan terperinci. Beliau menerusi kenyataan yang dibuat naik di Facebook berkata, polis akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan mereka yang bertanggungjawab dihadapkan ke muka pengadilan. Semalam, Mahkamah Coroner memutuskan bahawa kematian anggota bomba itu adalah akibat perbuatan jenayah oleh dua atau lebih individu yang tidak dapat diketahui. Coroner Rofiah Muhammad menyerahkan kepada pihak polis dan peguam negara untuk melakukan siasatan serta pendakwaan terhadap individu dan pihak terbabit. Angkatan Tentera Malaysia ATM menghormati pendirian bapa Allahyarham Major Muhammad Zahir Armaya AR Badul yang mahu inkuas dijalankan bagi mengetahui punca sebenar kematian pegawai tentera itu. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin berkata, apa yang disuarakan bapa pegawai komando itu adalah hak pribadi. Menurutnya, Tentera Darat sudah mengeluarkan kenyataan semalam berhubung punca kematian Muhammad Zahir dan beliau yakin tindakan susulan akan diambil. Badul bagaimanapun menyifatkan penjelasan diberikan berhubung siasatan itu terlalu ringkas dan tidak menyeluruh. Selepas sahaja dimuktamadkan, pihak ATM akan memanggil keluarga arwah untuk menerangkan. Ya, proses tu kita kena tunggu apabila semua dah selesai. Ya. Dan selama ni pun bukan saja kita tidak maklum, kita sentiasa berhubung. Lawatan dibuat hampir setiap hari ada lawatan kepada keluarga arwah. Ya. Jeneral Tan Sri Zulkifli berkata demikian pada Majlis Perbarisan Hari ATM ke-86 di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut di Perak. Lembaga Siasatan Tentera Darat mengklasifikasikan insiden membabitkan Major Muhammad Zahir sebagai kejadian terpencil dan kemalangan dalam latihan. Pegawai komando dari 11 Regimen Gerahas itu meninggal dunia 4 September lalu selepas terkena tembakan jarak dekat ketika melakukan aksi demonstrasi keupayaan di Kem Lok Kawi, Kota Kinabalu. Kegiatan pembalakan dan perlombongan haram di seluruh negara kini menjadi fokus Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya berkata, tumpuan itu digariskan kerana isu membabitkan alam sekitar adalah kepentingan awam dan perlu dibanteras habis-habisan. Menurut Latifah, pihaknya kini meneliti kaedah lebih canggih untuk menangani kegiatan perlombongan haram, pembalakan serta penyeludupan.
Langkah itu perlu kerana penjenayah terbabit dipercayai mengetahui tahap sistem sedia ada tidak mencukupi untuk menangani kegiatan itu. Yang perlu satu strategi yang lebih rapi yang akan melibatkan metod-metod yang lebih sophisticated sebab pelaku-pelaku yang melibatkan pelombongan haram ataupun pembalakan yang haram dan sebagainya sudah terlalu selesa. Beliau berkata demikian pada Majlis Dialog Ketua Pesuruhjaya SPRM bersama media Sabah di Kota Kinabalu. Ujarnya SPRM kini akan lebih fokus untuk menjalankan tanggungjawab utamanya iaitu pencegahan rasuah. Usaha pencegahan itu termasuk dengan mendekati jabatan atau agensi kerajaan yang menjadi lubuk rasuah. Kerajaan dicadang untuk melonggarkan kaedah pemberi pinjaman perumahan menjelang pembentangan Belanjawan 2020 bagi membolehkan lebih ramai rakyat memiliki kediaman sendiri. Hal yang demikian kerana rekod jualan menunjukkan 7 daripada 10 pemohon gagal untuk mendapatkan pinjaman perumahan dari institusi perbankan. Pengarah Eksekutif Divisyen Hartanah dan Leisure Bina Darul Aman Berhad BDB Tunku Fauzi Tunku Abdul Malik berkata, kelonggaran yang bersesuaian juga wajar diberikan kepada golongan yang tidak mempunyai penyata pendapatan serta tiada pendapatan tetap. Pasal banyak yang mana yang di luar daripada kawasan bandar ni, dia punya income tu tak berapa stable ataupun tak ada income statement. Dia nak pinjam dulu tu susah. Macam petani, nelayan, daripada tak ada petty traders macam dengan orang yang pasar malam, depa tak ada income statement. Jadi susah depa nak dapatkan loan. Jadi kalau BDB komited dalam menyediakan kemudahan rumah pada harga mampu milik menerusi perancangan 5 tahun ke hadapan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis perasmian Taman Tunku Intan Syafinas dan penyerahan kunci Pangsapuri Ikhlas di Citra Kedah. Perasmian disempurnakan Tengku Temenggung Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas Sultan Abdul Halim. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL sedang menunggu pendengaran permohonan penangguhan bayaran RM4 juta kepada sebuah syarikat pembekal bahan binaan yang ditetapkan pada 23 Oktober depan. Rayuan itu difailkan pada 26 Julai lalu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. DBKL mengulas perkara itu berhubung dakwaan pihaknya enggan membayar tuntutan oleh syarikat pembekal bahan binaan Bumi Putra terbabit. Sebaliknya, ia masih menanti proses permohonan penangguhan pembayaran itu kepada syarikat Seagate Global Trading Sdn Bhd. Khamis lalu, syarikat terbabit mendakwa DBKL sengaja melewatkan pembayaran atas kerja-kerja yang sudah disiapkan oleh mereka. Katanya pihak mahkamah sudah mengarahkan DBKL menjelaskan bayaran ganti rugi, namun sehingga kini arahan itu tidak diendahkan. Seagate Global mendakwa diberikan tender sebagai pembekal bahan binaan pada 2016 dan tugasan itu diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Aziz yang popular pada era 90-an kini kembali dengan konsert reunion untuk mengubat rindu peminatnya menerusi konsert Aziz Reunion malam ini di Stadium Melawati Shah Alam, Selangor. Ini adalah konsert pertama yang mengumpulkan semua anggota asal kumpulan tersebut termasuk Alung, Shah, Ajai, Musa dan Ujang. Ini merupakan kali pertama saya mengadakan konsert yang besar lah, boleh dikatakan besar jugalah kerana bersama dengan kumpulan asal saya itu kumpulan Aziz dan bersama juga dengan anggota Aziz yang lain. Maknanya reunion ini bukan reunion biasa. Sementara itu, bekas vokalis Aziz Mamat yang ditahan baru-baru ini juga akan turut serta. Mereka bakal membawakan 24 buah lagu hit, antaranya Jasnita, Mengintai dari Tirai Kamar dan Alasanmu. Persembahan dijadual bermula pada jam 8.30 malam. Aziz juga akan mengadakan konsert di Singapura pada 5 Oktober depan.
Laporan antarabangsa. Pihak berkuasa Mesir terus mempertingkatkan kawalan bagi mengelak keganasan berulang sejak tunjuk perasaan membantah kerajaan negara itu diadakan minggu lalu. Ia selepas penganjur bantahan itu menggesa orang ramai turun memberi sokongan bagi minggu kedua berturut-turut. Menurut polis, lebih 2,000 individu ditahan setakat ini. Pasukan keselamatan juga mengerah lebih ramai anggota tentera ke bandar-bandar utama. Selain itu, laporan Al Jazeera memetik kumpulan pemantau tempatan berkata pihak berkuasa Mesir sudah mula menyekat laman web berita dan menghalang akses kepada platform mesej dalam talian. Semua perjanjian yang ditandatangani dengan Israel akan dibatalkan sekiranya rejim Zionis meneruskan rancangan untuk meluaskan penguasaan di tebing barat. Presiden Palestin Mahmud Abbas memberitahu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, penduduk Palestin berhak untuk mempertahankan hak dengan apa cara sekalipun. Netanyahu yang cuba membentuk kerajaan baru susulan kebuntuan pilihan raya berikrar untuk merampas lembah Jordan dan utara Laut Mati yang merangkumi 1/3 daripada tebing barat. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengecam rancangan Netanyahu dan memberi amaran ia melanggar undang-undang antarabangsa. Pada awal 1990-an, rejim Zionis dan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO yang ketika itu diketuai Yasser Arafat menandatangani beberapa perjanjian damai dengan tajaan Amerika Syarikat. Perjanjian itu sepatutnya untuk tempoh peralihan 5 tahun, tetapi perjanjian jangka lebih lama terbukti sukar dicapai dan intifada kedua berlaku pada 2000. Abbas 84 tahun juga memperbaharui ikrar untuk mengadakan pilihan raya parlimen baru. Pilihan raya umum yang terakhir diadakan pada 2006. Angka kematian yang dikaitkan dengan penggunaan rokok elektronik atau vape di Amerika Syarikat terus meningkat kepada 12 orang setakat ini. Dalam masa sama, lebih 800 kes penyakit paru-paru turut dilaporkan. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat CDC berkata 12 kematian itu dicatatkan di 10 buah negeri. Namun punca sebenar masih belum jelas. Manakala Pentadbiran Makanan dan Perubatan Amerika Syarikat berkata ia sudah melancarkan siasatan jenayah berkaitan kematian akibat vape minggu lalu. Siasatan kini tertumpu kepada jenis produk, lokasi pembelian dan cara penggunaannya. Di New Zealand, dianggarkan ratusan ribu orang berkumpul di beberapa jalan utama negara itu bagi menyertai gelombang kedua bantahan terhadap perubahan iklim. Perhimpunan disertai semua golongan masyarakat dengan pelajar sekolah mengenakan pakaian seragam mereka. Penganjur bantahan itu dikenali sebagai Climate Anzac mendakwa ia membabitkan lebih 170,000 peserta. Menurut media tempatan, lebih 40,000 orang bertumpu di ibu negara Wellington. Kumpulan pelajar di bandar berkenaan menyerahkan satu petisyen kepada Parlimen menggesa kerajaan mengisytihar darurat berhubung perubahan iklim.
Belum. Ya, ngapa bola? Sukan saingan Piala Cabaran. Johor Darul Takzim 2 mara ke penentuan juara menerusi agregat 4-2 selepas menang 2-1 ke atas juara bertahan Terengganu FC 2 di peringkat separuh akhir kedua. Johor Darul Takzim 2 berbekal kemenangan 2-1 yang dicipta dalam aksi pertama melayani kunjungan Terengganu FC 2 di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Pelawat yang membawa misi bangkit mengubah nasib seperti dijangka agresif memburu gol namun gagal melaksanakannya. Walaupun diberi tekanan, JDT 2 juga tampil dengan serangan-serangan mencemaskan. Hinggalah minit ke-53, Nicholas Fernandes menceriakan penyokong tuan rumah dengan gol pendahuluan sekaligus menjadikan keadaan bertambah sukar buat TFC 2. Peluang pelawat untuk bangkit kian tertutup apabila giliran Muhammad Uzaimi Abdul Rahman menjaringkan gol kedua Harimau Selatan minit ke-66. Skuad penyu hanya memperoleh 1 gol 10 minit selepas itu yang dihasilkan Deci Marcel Angresan tetapi belum cukup untuk menyelamatkan diri daripada tersingkir. Kekalahan 1-2 menyaksikan juara bertahan itu gagal mempertahankan gelaran yang dimenangi tahun lalu manakala JDT 2 pula menembus kehampaan kandas di peringkat sama tahun lalu dengan mara ke perlawanan akhir menerusi agregat 4-2. Hoki Piala Razak, Melaka mencipta kemenangan sensasi apabila berjaya menyingkirkan juara 18 kali Kuala Lumpur. Firdaus Omar muncul wira menjaringkan gol kemenangan memastikan Melaka mara ke perlawanan akhir menerusi keputusan 3-2. Menanti di pentas final Johor yang menundukkan Terengganu 3-1 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Aksi di Padang 2 Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, Melaka jelas tidak gentar dengan reputasi juara 18 kali yang dipegang Kuala Lumpur. Ketinggalan berikutan jaringan Daniel Asri Abdul Ghani pada minit ke-14, Melaka ceria menyamakan kedudukan pada suku kedua selepas Amirullah Zainul menghasilkan gol padang pada minit ke-26. Bersambung suku ketiga Kuala Lumpur kembali di depan selepas hantaran Muhammad Syami Yusof berjaya disudahkan Daniel Asri untuk kedudukan 2-1 minit ke-38. Namun asakan demi asakan yang dilakukan Melaka akhirnya membuahkan hasil apabila Muhammad Hafiz Zainuddin berjaya menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-56. Dan berbaki seminit sebelum permainan tamat, Muhammad Firdaus Omar muncul wira Melaka selepas menjaringkan gol kemenangan menerusi pukulan sudut penalti. Keputusan 3-2 menyaksikan Melaka melangkah ke perlawanan akhir dan akan bertemu Johor bagi penentuan juara malam ini. Sementara itu, gelanggang kejuaraan pencak silat terbuka Malaysia bermula secara rasminya dalam majlis pembukaan yang diadakan di Stadium Titiwangsa Kuala Lumpur. Edisi kedua penganjuran kali ini menerima 20 penyertaan pasukan daripada dalam dan luar negara iaitu sebanyak 13 pasukan wakil negeri termasuk badan beruniform manakala bakinya adalah daripada luar negara seperti Jepun, Thailand dan Kyrgyzstan. Ianya juga kali pertama penganjur pesaka membuka saingan kepada atlet negara bagi memberikan pendedahan pesilat muda berpeluang dan merasa bertarung dengan wakil kebangsaan. Saingan kali ini juga diadakan sebagai pentas persiapan untuk Sukan Malaysia Sukma dalam masa sama medan pemanas badan pasukan kebangsaan sebelum ke Sukan SEA Filipina dan kejuaraan silat Asia di China pada Disember. Lebih penting lagi, Malaysia juga memulakan persediaan awal apabila diberikan hak untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia tahun depan. Sementara itu, sambutan Hari Sukan Universiti Sedunia yang jatuh pada 20 September setiap tahun diraihkan Pusat Sukan Universiti Teknologi Mara UiTM menerusi penganjuran pelbagai acara sukan. Program dinamakan UiTM Glow Fun Walk dan Zumba itu ternyata mendapat sambutan luar biasa apabila menghimpunkan lebih 1,000 penyertaan terdiri daripada staf dan pelajar. Disempurnakan oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Profesor Dr. Azizan Abdullah, acara dimulakan dengan senaman Zumba disusuli Glow Fun Walk mengelilingi sekitar kampus Shah Alam itu. Acara sampingan turut diadakan seperti timbang bola, bola keranjang, sepak raga bulatan serta sukan-sukan rakyat lain. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform media sosial dan digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.